Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dimuliakan pensyarah bagi subjek ini iaitu Dr. Nur Hashimah binti Yahya, pensyarah bagi subjek kajian ajaran sesat USI 42302. InsyaAllah kami daripada kumpulan yang akan membentangkan tajuk ajaran sesat Ayah Pin. Jadi, insyaAllah akan dimulakan dengan saya, iaitu Muhammad Ridwan bin Ahmad Jani, nombor metrik 056682. Okey. Biodata pengasas ajaran sesat Ayah Pin. Namanya ialah Arifin bin Muhammad, dilahirkan pada tahun 22 Jun 1941. Meninggal dunia pada tarikh 22 April 2016. Ayah Pin dia dilahirkan di Kampung Beris, Kubur Besar, Bacok, Kelantan, dan telah meninggal dunia di Terengganu, iaitu di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Belah-belah besut ya, kawan-kawan. Mana yang dari besut tu, Ayah Pin telah meninggal dunia di tempat anda. Seterusnya, sejarah perkembangan ajaran Ayah Pin. Jadi, tahun kelahiran Ayah Pin ialah pada 1941. Kemudian, pada 1975, ajaran Hasan bin Yaakob berkembang. Siapa Hasan bin Yaakob ni? Kiranya Ayah Pin ada sekali bersama-sama dengan ajaran Hasan bin Yaakob. Ayah Pin pada 1982, Ayah Pin telah berpisah dengan Hasan bin Yaakob dan membentuk kumpulan baru dengan ajarannya sendiri. Okey, siapa Hasan bin Yaakob ni? Hasan bin Yaakob ialah pelopor. Kiranya pemula bagi ajaran Hasan anak rimau. Ajaran sesat jugalah ni. Hasan bin Yaakob ni. Nama dia Hasan anak rimau. Pun bertapak di Kelantan. Kalau Ayah Pin Terengganu. Ni bertapak di Kelantan. Hasan anak rimau ni. Lepas tu, Hasan anak rimau ni ada juga nama lain. Nama lain Hasan anak rimau ialah Tarikat Zikrullah Hasan anak rimau. Lepas tu nama lain Ratib Kuat Tok Ayah Hasan. Nama lain juga Ilmu Isi. Dan ada lagi nama-nama yang lain untuk ajaran sesat Hasan anak rimau ni. Lepas tu, untuk ajaran Hasan anak rimau ni merupakan gabungan daripada fahaman-fahaman lain juga, seperti termasuklah fahaman animisma. Nanti boleh cek ya animisma ni macam mana. Dan inilah apa yang Ayah Pin bersama-sama dengan Hasan bin Yaakob ni ketika berada dalam ajaran Hasan anak rimau ni. Lepas tu ciri khas Hasan anak rimau ni antaranya menghina kemuliaan Allah, merendahkan martabat kerasulan Nabi Muhammad, menuduh ulama Islam menyembunyikan kebenaran untuk kepentingan peribadi. Jadi inilah yang dipegang dan diajar kepada pengikut-pengikut Hasan anak rimau, termasuklah Ayah Pin. Lepas tu pada tahun 1982, Ayah Pin pun berpisah daripada ajaran Hasan anak rimau ni dan membentuk kumpulan yang baru. Lepas tu pada 1992, ajaran sesat Ayah Pin telah diharamkan di semua negeri. Kalau tengok
dekat Google tu memang banyak lah ajaran sesat Ayah Pehin telah diharamkan di negeri sini, di negeri situ. Lepas tu 2001 Ayah Pehin murtad dan mendakwa bahawa dia telah mendapat wahyu dari langit. Ha. Jadi dekat sini pun kita boleh nampak daripada sejarah perkembangan ni pun kita boleh nampak kesesatan Ayah Pehin ni. Ha. Yang mana wahyu ni tidaklah turun kepada manusia biasa. Ayah Pehin ni manusia biasa je kan. Hmm. Lepas tu pada tahun 2005, 48 pengikut ajaran Kerajaan Langit ditangkap dan dipenjarakan. Kawasan Kerajaan Langit dirobohkan dan Ayah Pehin pula melarikan diri. Kalaulah betul Ayah Pehin ni Tuhan, kenapa Ayah Pehin tidak menghilangkan diri? Kenapa dia melarikan diri? Ha, itu salah satu kelemahan dia. Terpaksa melarikan diri. Guna juga tenaga kan. Sesat betul lah Ayah Pehin ni. Lepas tu pada tahun 2016 Ayah Pehin pun meninggal dunia. Meninggal dunia di mana tadi? Di Besut, Hulu Besut, Terengganu, Kampung Batu 13. Okey, ini adalah merupakan gambar Ayah Pehin pakai topi, berbaju batik, dengan dekat belakang ni adalah kerajaannya, Kerajaan Langit. Okey. Lepas tu Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Ni saya dapat gambar papan tanda je. Tak dapat gambar kampung tersebut. Okey, sekian saja itu saja daripada saya. Muhammad Ridwan bin Ahmad Jani, nombor metrik 056682. Seterusnya saya serahkan kepada uh, ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, nama saya Muhammad Amir Zaki bin Zulkifli. InsyaAllah saya akan menyambunglah pembentangan pertama tadi daripada sahabat saya Abang Duan dak dicerita pasal pengenalan lah bagi Ayah Pehin dak, beranak mana, belah mana dia, duduk mana tu. Abang Duan cerita panjang lebar lah tadi tu. Nak kenal Ayah Pehin. Jadi kita akan beralih pada ciri-ciri ajaran Ayah Pehin. Ciri-ciri dia lah. Nak kata dia tu sesat mesti ada. Tak mesti ada apa panggil? Mesti ada bukti lah. Mesti ada kita dakwa dia apa dia disesat. Jadi banyaklah dilistkan oleh ulama'. Jadi ambil ni sekadar-kadar untuk berkongsi lah. Jadi insyaAllah bismillah. Yang pertama sekali ciri-ciri ajaran Ayah Pehin ni dia mengaku sebagai Tuhan yang turun dari langit dan dilantik menjadi kerajaan langit kerana mendakwa langit juga di bawah kekuasaannya. Sini jelas lah. Nampak salah lah dari segi akidah. Baca pun nakar bunyi dah. Bahawa dia mengaku Tuhan pula dah. Ada setengah kata dia tak mengaku Tuhan. Ada setengah kata dia wakil Tuhan pula dah. Terima wahyu mai mana pun tak tahulah. Situ salah lah dari segi akidah. Dah mengaku Tuhan tu salah dah. Bahawa Allah itu dah zat yang maha tinggi lah. Dah Khalik, Allah itu Khalik yang membuat. Kita ni makhluk dak yang diperbuat. Jadi tak sama yang dibuat dan yang membuat dan yang menjadikan tu tak sama. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq dak. Ayat Quran kata tak sama. Adakah sama yang membuat dak yang menjadikan dan dijadikan? Tak sama jauh lah. Jadi nak kata dak la ilaha illallah tu sendiri dak tiada Tuhan yang sebenar, bukan yang palsu dak. Dak yang sebenar kata Allah sahaja. Nak istisna kata, nak kecualikan bahawa Allah sahaja Tuhan, hak lain dak. Jadi mari pula makhluk pula jadi mengaku Tuhan. Jadi salah lah. Jadi salahnya dari sudut akidah lah. Situ. Allah alam lah, salah tu tegur lah. Yang kedua, Ayah Pehin mendakwa bahawa beliau mampu menyembuhkan segala penyakit dengan hanya menyebut sahaja nama beliau. Akan sembuhlah segala penyakit. Ni salah lah. Tak, kita ni manusia biasalah, ada segar, ada sakit. Tak, time sehat tu, sehat lah. Time sehat, time tak segar tu, tak nak kepada apa? Nak kepada berubat, nak sehat. Jadi nak sehat Allah bagi dah. Tak, Nabi pun ajar dah. Tak sehat, tak ada awal, tak berubat. Berubat tu tanda kita hamba lah. Kena ikhtiar lah belah mana. Tak, kena ikhtiar cari obat. Tak,
ikhtiar tu sendiri memberi pahala dah pada kita orang mukmin. Tak. Ni pula kata ayah pin pula sebut nama dia hilang dak dah. Tak sedangkan Allahumma anta syafi dak. Allah yang menyembuhkan. Allahumma anta syafi la syifaa. Tiada lagi menyembuh illa syifauka. Melainkan penyembuhan daripada Allah. Tu akidah kita sakit tu biasalah. Dak ni kata sebut nama dia pula dah. Jadi dia hebat pada Tuhan lah. Hebat daripada Allah. Dak dalam kitab apa? Allah tak ingat. Dak Futuhat Syarah Askar Imam Nawawi tak silap. Kalau salah tu tegur lah. Tak silap. Dak nama yang paling hebat ni Allah. Lafaz Allah tu sendiri. Apa? Dak syaitan, dak binatang-binatang buah, iblis pun takut bila sebut nama Allah. Lafaz Allah sahaja khusus untuk dia. Tiba-tiba dia pula mengaku sebut nama dia. Jadi sihat. Jadi tak kena lah. Dak ada seorang cerita dak bahawa ayah peng ni dak kalau dia bermimpi dengan seorang perempuan ataupun seorang perempuan tu, seorang perempuan tu adalah isteri orang dak. Bila bermimpi dia kata bagi tahu suami yang dia mimpi tu kata boleh tidur dengan isteri dia. Maknanya isteri dia ni hebat lah. Tak, bila masuk dalam mimpi ayah peng boleh tidur dengan ayah peng. Tak, si suami ni pula bersyukur lah. Tak, ayah peng boleh mimpi dengan bini dia. Tak, jadi bini dia boleh tidur dengan ayah peng. Sini jelas sesat lah. Tak, kata nak naik darjat katanya bila sampai masa boleh tidur dengan ayah peng jadi naik darjat. La ilaha illallah. Jadi salah lah. Situ pun kita tengok dah jadi salah. Dalam salah tu pun ramai ikut dia tak. Jadi moga-moga dihindarilah dengan ajaran-ajaran gini. Tak. Allah alam. Seterusnya beliau mendakwa alam bumi ini tiada lain memimpinnya termasuk manusia melainkan ayah pi seorang. Maknanya dia ni orang hebat tu dikata kerajaan langit tak. Dia sendiri memimpin keadaan langit tak. Jadi salah bahawa Allah lah tak. Allah saja mengatur tak. Allah saja yang mengatur, Allah saja buat, Allah semua kawal. Sebab tu kita ni dak miskin, fakir. Apa makna fakir? Yaftakiru ilallah. Perlu dak berhajat pada Allah. Kita lah makhluk. Allah tak ada apa, tak ada kita. Allah tetap dengan keagungan dia. Kita saja yang perlu pada dia. Batulah kalau sifat 20 tu dak dibahagi. Dak ada sifat iftikar, ada sifat istighna. Tu di sifat 20 lah. Istighna tu mana apa? Kita ni perlu kepada Allah. Dak. Dan istighna itu terkaya lah. Nak panggil seorang tu Tuhan. Nak panggil seorang tu dak Allah sebagai Tuhan tu. Dia kena ada dua ni. Iftikar dan istighna. Kata Tok Guru lah. Dak kata Tuan Guru. Kena ada dua ni. Iftikar dan istighna. Kalau ada dua ni baru boleh panggil Allah. Baru boleh panggil dia Tuhan. Dah hanya pen ada dak benda tu. Dak. Kalau dia dak Tuhan. Berapa dia mati. Sedangkan mati tu lemah. Jadi salah. Salah lah boleh kata begitulah. Tak nak orang manja-manja. Allah alam. Yang keempat pula setiap kali bersembahyang perlulah beriktikad bahawa ayah pun berada di hadapan. Ni lagilah salah. Sedangkan kita sembahyang tu tak sembah yang satu tak patut dipanggil sembahyang. Sembahyang satu tu mana balik pada Allah lah. Tak dalam musalli pun kata nak sembahyang tu apa biar rasa tazallul. Tak biar rasa kita ni hina, biar rasa kita ni tawaduk perlu pada Allah. Tak perlu merasa Allah melihat kita. Ni tiba-tiba kita kata biar ayah pun pula depan kita. Jadi salah. Tak nak berlawan sangat-sangat lah. Tak salah. Ni macam-macam lah dia dak tempat ibadat dia lah katakan ni. Dak macam-macam lah. Ada Kaabah lah apalah tu Allah Allah kena tanya lagi lah. Tak jinggi. Itulah. Jadi banyak lah antaranya ayah pin mendakwa Mekah, Kaabah, air Zamzam tu hak dia. Macam-macam lah. Pelik-pelik ada dak seorang Tok Guru. Dak Tok Guru. Allahumma salli ala Tok Guru. Ustaz Abdul Halim di Pondok Pasir Tumbuh dia cerita ada seorang anak muridnya ayah peng nama dia Pok Ku panggil Pok Ku dah dia ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. jadi sedangkan kita belajar malaikat yang ditugaskan menjaga pintu neraka itu Malik Zabaniyah. Tapi tiba-tiba ayah peng kata Pok Ku jaga pintu neraka. Jadi tak kena lah. Dah lah Pok Ku tu pakai luar pendek. Jadi bunyi nakal lah ceritanya. Tiba-tiba bila masa pula jadi. Bila masa pula pergi naik pintu neraka, jaga pintu neraka. Jadi salah banyak. Jadi bertentangan lah panggilan aku dengan nas-nas Al-Quran. Menolak berlakunya kemusnahan dunia. Seseorang Islam itu perlu menjadi kafir dahulu. Ni jadi
kau salah lah. Walaupun kau salah gitu pun ramai yang ikut dia. Hak PhD, hak ada doktor. Ustaz-ustaz pun sendiri pun ramai ikut dia. Na'udzubillah lah, kita berlindung lah. Induknya kena mengaji. Hak pertamanya akidah. Dak, akidah ahli sunnah kita jangan jadi salah. Lari bertentangan pula. Dak sekadar tu sajalah. Tak boleh banyak-banyak. Ni banyaklah dekat apa ni. Dengan tak tutup rambut lah apalah dia ni ibadat dia pun Allah alam tak tahulah. Maknanya nampak salah, dak bermukhalatah yang haram, percampuran yang haram. Tu. Dak. Jadi sekadar tu saja rasa sambung pula dengan pembintangan seterusnya. Maaf salah silap. Salah tu minta tegur lah. Dak wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Muaz bin Muhammad Razak, bernombor metrik 054808. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembintangan rakan saya tentang ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin. Jadi sebelum apa-apa saya menyebut dahulu bahawa keempat-empat ciri yang saya nyatakan ini adalah bersumber daripada fatwa kerajaan negeri Perak. Kita terus kepada fatwa ciri yang ketujuh, yakni Ayah Pin mendakwa Mekah, Kaabah dan air Zamzam adalah miliknya dan dibina selepas mendapat wahyu dari langit. Ini sangat merupakan satu kenyataan yang sangat mengarutlah bagi kita. Tidak ada bukti dan sebagainya, mendakwa sahaja berani. Mendakwa sahaja, hanya dakwa-dakwi sahaja. Yang kita tahu selepas daripada pembukaan kota Mekah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Mekah, Madinah adalah milik orang Islam. Kaabah dan air Zamzam di Mekah. Sekalilah. Kita terus kepada ciri yang ke-8, yakni ajaran Ayah Pin menolak berlaku kemusnahan dunia ketika kiamat. Jadi ini merupakan satu perkara yang bercanggahlah dengan Islam, bercanggah dengan Al-Quran lah khususnya. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa bumi akan hancur dan sebagainya. Bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya seperti dalam surah Az-Zalzalah. Yang kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang bermaksud apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ini menunjukkan bahawa bumi akan hancur ketika dunia alam ini semua akan hancur ketika kiamat. Maka kenyataan ini adalah bercanggah dengan Al-Quran, membawa kepada kekafiran lah. Seterusnya kita pergi kepada ciri ajaran sesat Ayah Pin yang ke-9, iaitu seseorang Islam itu perlu menjadi kafir dahulu. Ini satu perkara yang sangat yang sangat menunjukkan ini adalah ajaran yang barulah, ajaran yang bukan daripada Islam sendirilah. Mungkin ada yang berkata, mungkin ada yang mempertahankannya, mengatakan ia adalah sebuah kelompok, macam orang boleh kata Syiah dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya ia bukan di dalam kelompok-kelompok di dalam Islam, tetapi ia keluar daripada Islam. Maka kekufuranlah ini, ajaran sesat lah. Menunjukkan ini bahawa ini adalah ajaran sesat. Ajaran Ayah Pin ini adalah merupakan ajaran sesat. Seterusnya, ciri yang ke-10 adalah menolak kepentingan mengucapkan 2 kalimah syahadah di akhir kematian anak Adam. Jadi kepentingan mengucapkan 2 kalimah syahadah ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal mengenai kelebihan apa tu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kematian. Yakni barang siapa yang mafhumnya
barang siapa yang mengucapkan kalimah syahadah, kalimah la ilaha illallah di akhir kematian, maka syurga baginya. Dan ada sebuah hadis lagi, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada para sahabatnya tentang tuntutan mengajarkan orang-orang yang sedang nazak dengan kalimah la ilaha illallah. Maka jika tak penting, Rasulullah tak sebut. Jadi perkara ini sangat penting, mengucapkan dua kalimah di akhir kematian ini. Cukuplah dua hadis ini menjadi bukti bahawa pentingnya mengucapkan kalimah syahadah di akhir kematian. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin. InsyaAllah kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Muhtar, nombor matrik 054817. Seterusnya saya akan sambung fatwa dan warta pengharaman ajaran sesat Ayah Pin. Terdapat 5 fatwa yang telah diwartakan. Yang pertama oleh Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Jabatan Mufti Negeri Selangor pada 19 Oktober 1995. Yang kedua oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 4 Disember 1997. Yang ketiga oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada 3 Januari 2007. Seterusnya oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak pada 30 Januari 2007 dan yang terakhir oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor pada 26 Julai 2007. Berikut merupakan lampiran dokumen pewartaan yang telah dikeluarkan. Dokumen ini boleh didapati di laman web Pejabat Mufti yang telah dinyatakan dan boleh dijadikan rujukan. Seterusnya kandungan dan hujah fatwa pengharaman. Kandungan dan hujah ini telah disimpulkan daripada kesemua pewartaan. Bahawasanya ajaran dan pegangan Ayah Pin adalah palsu, sesat, menyeleweng dan boleh membawa ancaman kepada ketenteraman orang awam serta merosakkan akidah. Orang Islam yang mengamalkan ajaran Arifin bin Muhammad atau dikenali sebagai Ayah Pin adalah murtad. Antara hujah fatwa pengharaman ini ialah beliau yakni Ayah Pin mengaku tidak belajar agama. Beliau mengaku ajaran serta pegangannya adalah sesat dan bertentangan dengan hukum syarak. Beliau pernah menyatakan bahawa tidak ada orang lain selain dia dan Nabi Muhammad SAW yang berguru dengan Jibril. Dakwaan ini salah dan palsu serta bertentangan dengan ajaran Islam dan menghina syarak. Beliau menyatakan percaya sesuatu mesti lihat dahulu. Belum lihat tidak boleh percaya. Seperti dalam rukun iman, Ayah Pin mengaku percaya kepada Allah ialah kita kenal atau cam dia. Beriman kepada Rasul ialah dengan cara berjumpa dengan Rasul-Rasul. Kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad mencantumkan kitab Zabur, Taurat dan Injil dan menjadikannya Al-Quran. Malaikat dijadikan daripada Nur Muhammad dan malaikat ini seperti manusia. Ayah Pin tidak percaya adanya langit dan bumi akan dihancurkan pada hari kiamat kerana belum berjumpa lagi. Dan antara dakwaan pelik Ayah Pin, beliau menyatakan mempunyai kuasa menyembuh segala penyakit dan apabila disebut namanya boleh menakutkan binatang buas. Beliau mendakwa Mekah, Kaabah dan air Zam-Zam adalah miliknya dan dibina selepas mendapat wahyu dari langit. Maka dari aspek syariah pula, beliau menolak rukun Islam dan hukum syarak berkaitan dengan Tuhan. Menolak rukun-rukun Islam termasuk kewajipan sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan ibadah haji. Beliau menghalalkan makanan yang diharamkan oleh syarak dan mengada-ngadakan hukum syarak seperti nikah batin. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu kesimpulan.
Jadi kesimpulannya ialah ajaran Ayah Pin adalah nyata dan jelas kesesatannya. Perkara-perkara yang dibawa ajaran Ayah Pin ini sangat bercanggah dengan asas akidah agama Islam. Terlalu banyak perkara usul di dalam agama Islam dipesongkan sehingga membawa kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Seperti kita tahu, yang mana kita telah dengar tadi mengenai ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin ini, kesemuanya bersanggah dengan perkara usul dalam akidah. Seperti kita tahu, di dalam akidah kita ada usul, ada furuk. Perkara usul tidak boleh sama sekali kita berbeza perkara usul. Hanya satu sahaja perkara yang benar. Di dalam akidah lah, hanya satu sahaja perkara benar. Contohnya, Allah itu Esa. Maknanya Allah Esa sahaja. Selain, mungkin ada yang lain kata Allah itu dua, Allah itu tiga. Salah semuanya. Dan disebabkan melanggari perkara usul akan membawa kepada kekafiran lah. Kekafiran kepada Allah. Tetapi lain pula bila kita ada usul, kita ada furuk. Tetapi apabila perkara furuk, ia ada pelbagai pandangan kita boleh pegang. Macam-macam lah kalau perkara furuk ni. Khilaf lah, terdapat khilaf padanya. Jadi perkara usul sahaja yang tidak boleh sama sekali kita langgar. Dan ajaran Ayah Pin kesemua perkara dilanggar usul. Jadi membawa kepada kekafiran. Fatwa-fatwa yang diwartakan oleh negeri Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan, Perak dan Johor tentang pengharaman ajaran Ayah Pin ini cukup menjadi bukti bahawa ajaran ini sesat dan haram diamalkan. Cukuplah fatwa-fatwa ini menjadi bukti kita. Bukti kita mengatakan bahawa ajaran Ayah Pin ini salah dan haram. Sesatlah. Kita sebagai penuntut ilmu agama, khususnya di bidang usuluddin ini, sayugianya mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu akidah yang benar. Jadi kita sendirilah sebagai pelajar usuluddin perlu perkemaskan diri kita dengan ilmu-ilmu akidah lah. Ilmu-ilmu asas akidah. Sekurang-kurangnya kita asas tu kita dah habis khatam dan faham lah. Dan kita boleh ajar pula. Kita asas lah, seperti contoh kita Aqidatul Awam, kita Ummul Barahin dan sebagainya. Kerana kita lah yang akan membawa masyarakat, membawa akidah yang sahih kepada masyarakat. Apabila datang perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Islam, kitalah yang akan menangkis. Mungkin sebab kita belajar usuluddin, kitalah yang akan di dalam bidang akidah ni, kitalah mungkin akan menjadi rujukan pada masa depan lah, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Yang salah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu disandarkan kepada kami yang lemah ini. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.